Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online kita pada hari ini. Kita akan teruskan pembelajaran kita dengan subtopik yang berikutnya iaitu sistem pencernaan manusia. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita ingin lihat apakah yang dimaksudkan dengan pencernaan. Okey, pencernaan adalah proses untuk menguraikan molekul makanan yang kompleks, yang besar kepada molekul yang lebih kecil, yang lebih ringkas, yang boleh larut. Kenapa? Sebab makanan ini akhirnya nak kita serap masuklah ke dalam badan kita. Okey, pencernaan atau pemecahan makanan ini kita boleh bagikan kepada dua jenis yang paling utama. Yang pertama ialah pencernaan fizikal, yang kedua adalah pencernaan kimia. Okey. Pencernaan fizikal ni adalah pemecahan makanan secara fizikal. Dipecahkan, makanan itu dipecahkan kepada cebisan-cebisan yang lebih kecil. Contoh yang paling jelas adalah di bahagian mulut kita lah. Apabila kita mengunyah, sebenarnya makanan tersebut dipecahkan kepada bahagian yang kecil. Itu yang kita panggil sebagai pencernaan fizikal. Yang kedua ialah pencernaan secara kimia. Apabila makanan tersebut masuk ke dalam badan, makanan tersebut akan bertindak balas dengan enzim-enzim tertentu yang mana enzim ini akan menguraikan molekul-molekul besar kepada molekul yang lebih ringkas supaya molekul tersebut dapat diserap masuk ke dalam badan. Itu yang kita maksudkan sebagai pencernaan. Okey, apabila kita bincangkan tentang sistem pencernaan manusia, kita perlu terlebih dahulu tahu bagaimanakah struktur sistem pencernaan manusia. Okey, kita dapat lihat dalam gambar yang ditunjukkan di sebelah ini, terdapat beberapa organ yang terlibat dalam pencernaan manusia. Pertama sekali, organ yang kita boleh nampak iaitu mulut. Okey, di mulut ini ada kelenjar air liur, ada gigi dan sebagainya, dan anda sudah belajar sebelum ini ada lidah sebagai satu organ diria untuk merasa makanan. Okey, apabila makanan tersebut dah masuk ke dalam mulut, ada satu saluran di bahagian dada ini yang dipanggil sebagai esophagus. Okey, selepas itu saluran tersebut akan turun kepada lebih bawah. Dekat situlah satu organ yang boleh dikatakan penting dalam sistem pencernaan iaitu perut. Selepas makanan melalui perut, dia akan pergi kepada usus kecil, tetapi sebelum usus kecil, dia akan melalui satu saluran yang dinamakan sebagai duodenum. Duodenum ni dia unik kerana dia bersambung dengan dua organ lain iaitu hati dan juga pankreas. Okey, selepas duodenum, dia akan melalui usus kecil. Okey, usus kecil yang berpintal-pintal tu. Selepas usus kecil, makanan akan melalui usus yang lebih besar yang dikenali sebagai usus besar. Kadang-kadang setengah buku ke setengah artikel menulis dia sebagai kolon, KOLON, kolon. Okey, selepas kolon, makanan tersebut pada masa ini tak panggil makanan dah, kita panggil sebagai tinja ataupun senang cerita tai lah. Okey, tinja akan melalui bahagian ruang yang terakhir yang dikenali sebagai rektum, dan bahagian yang paling akhir dalam struktur pencernaan manusia adalah dubur. So bermula dengan mulut, berakhir dengan dubur. Tahukah anda berapa kepanjangan struktur pencernaan manusia? Okey, itulah tadi struktur sistem pencernaan manusia yang terdiri daripada beberapa organ iaitu mulut, esophagus, perut, duodenum, yang mana duodenum ini dikaitkan dengan hati dan pankreas, diikuti oleh usus kecil, usus besar, rektum dan juga dubur. Dalam pembelajaran akan datang, kita akan melihat bagaimanakah organ-organ ini berfungsi, apakah pencernaan yang berlaku di dalamnya sehinggalah makanan tersebut tiba ke dubur. Kita jumpa dalam kelas akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.